Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih buat saudara pengatur acara, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan letak randiknya. Seterusnya, rakan-rakan sidang pendengar penerus wadah Tonggak Negara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhlak mulia pemangkin ummah bertamadun. Begitulah bunyi mauduk syarahan saya yang bakal saya sajikan buat santapan minda warga merdeka. Sebelum bibir mengatur bicara, sebelum bicara menguasai suasana arena ini, saya lakari dengan pendefinisian tajuk syarahan saya dengan lebih mendalam lagi. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, akhlak mulia wa maksud budi pekerti yang tinggi. Manakala pemangkin pula ialah suatu tindakan atau faktor mempercepatkan sesuatu tindakan. Manakala ummah bertamadun ialah masyarakat yang beradab dan maju. Konklusinya, pembentukan akhlak mulia dalam diri seseorang Muslim adalah cerminan bagi membentuk masyarakat yang maju dan beradab. Hadirin minda kelas pertama, bagaimanakah akhlak mulia mampu menjadi pemangkin ummah yang bertamadun? Keruntuhan akhlak merupakan igawan ngeri buat negara kita. Saya rangkumkan frasa ini dengan ideologi saya yang pertama, akhlak mulia mampu mengekang kebejatan sosial. Dengan adanya akhlak yang mantap dan utuh, maka ia dapat membentuk sifat ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan atau ibadah. Mereka yang mempunyai sifat ikhlas akan sentiasa melaksanakan amal ibadahnya dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan sebarang balasan, tapi hanya mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla semata-mata, sekaligus mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Akhlasul amal yajzik minhul qalil. Ikhlaskanlah amal itu, cukuplah walau sedikit. Saya bawakan kepada hadirin satu kisah keikhlasan para sahabat yang sanggup meninggalkan harta kekayaan mereka dan keluarga tersayang di Mekah Al-Mukarramah. Kerana apakah sedang hadirin? Kerana menurut perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah bagi menyebarkan syiar Islam. Oleh itu, tidak dapat disangkal lagi bahawa akhlak mulia mampu mengekang kebejatan sosial lantas menjana kepada ummah yang bertamadun. Hadirin pasca kemerdekaan, saya teruskan lagi dengan ideologi saya yang kedua, akhlak mulia mampu memupuk semangat patriotisme dalam diri seseorang. Mereka yang mempunyai sifat yang mulia akan sentiasa menghadapi kesulitan dan kepayahan dan kegagalan dengan hati yang tenang, redha dan sabar, kerana mereka sedar segala ujian yang ditimpakan ke atas mereka datangnya daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Para hadirin, mari kita selami pengorbanan rakyat Palestin yang sanggup berjuang, berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kesucian tanah air mereka, bumi Palestin. Oleh itu, tidak dapat disangkal lagi akhlak mulia mampu melahirkan semangat cinta akan tanah air lantas menjana kepada ummah yang bertamadun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, lihat saja masyarakat pada hari ini. Rasuah menjadi kerja sampingan, maksiat menjadi hidangan. Di manakah modal insan? Menyelusuri gagasan ideologi saya yang ketiga,
Akhlak mulia mampu melahirkan sifat malu dalam diri seseorang. Malu di sini bermakna malu akan perbuatan mereka jika mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kerana mereka sedar perbuatan mereka akan sentiasa disaksikan oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat. Dengan kata lain, sabar dan ikhlas yang lahir daripada kekuatan akidah mampu menjadi benteng pertahanan perisai, sekaligus dapat mencegah daripada perbuatan keji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh saya berikan perbuatan mengambil gambar, penyebaran gaduhan sesama rakan ataupun penyebaran maklumat yang tidak jelas dan tidak sahih melalui internet, telefon bimbit adalah bukti yang sangat jelas bahawa betapa rapuhnya iman dan tiadanya sifat malu dalam diri seseorang sehingga sanggup melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim menyebut, al-haya khairu kullah, adanya sifat malu maka seluruhnya akan menjadi baik. Oleh itu tidak dapat disangkal lagi bahawa dengan adanya sifat malu terhindarlah kita daripada perbuatan keji, seterusnya menjana kepada ummah yang bertamadun. Hadirin sekalian, sebelum saya mengundur diri, ingin saya simpulkan bahawa dengan pengamalan akhlak mulia, Islam telah berjaya mencapai zaman puncak kegemilangannya yang menyaksikan ramai cendekiawan-cendekiawan Islam telah wujud dalam pelbagai disiplin ilmu seperti Ibn Khaldun dalam bidang sosiologi, Ibn Sina dalam bidang perubatan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah adanya akhlak mulia agar kita dapat mengulangi zaman kemuncak Islam suatu ketika dahulu. Ayuh saudaraku, hiasi pribadi, perkasakanlah minda bagi mewujudkan ummah yang bertamadun. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.